Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wa lirrasul mu'minin. Allahumma aghnina bihalalin an haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu Allah, bismillahi masyaallah la yasrifu suwayallah, bismillahi masyaallah man kana min ni'matin famin Allah, bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah, bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun.
Allah ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, jumpa lagi tuan untuk pengisian tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz. Malam ni sebenarnya maghrib untuk surau Taman Kasawari, Apartmen Kasawari di Balakong, insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat di Balakong sebar-sebarkan, share pada sahabat-sahabat insyaAllah di WhatsApp dengan Facebook. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah kita terus masuk dalam tafsir ayat 99 surah Yunus insyaallah. Surah Yunus ayat 99, muka surat 491. Siapa yang ada kitab ni insyaAllah mohon. Tak ada, pergi buka tafsir terjemahan ayat 99 surah Yunus insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat 99 insyaAllah. Tengok terjemahannya kita sama-sama insyaAllah. Dan bukanlah tanggungjawabmu wahai Muhammad menjadikan seluruh umat manusia beriman. Jika Tuhanmu menghendaki, nescaya berimanlah sekalian manusia yang ada di bumi. Yakni janganlah engkau bersedih had tentang kedegilan orang-orang yang ingkar itu. Kalau Tuhan tidak menghendaki, maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman. Ayat 99 surah Yunus insyaAllah. Diceritakan sini, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Terjemahan tafsir Tuan Guru, sekiranya Tuhanmu menghendaki manusia di bumi ini beriman semua, memang boleh. Kata ayat ni, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Adakah dengan sebab kamu hendak manusia ini menjadi mukmin, maka kamu memaksa manusia supaya beriman semua? Tanya balik. Kata Tok Guru, wahai Muhammad, kamu jangan fikir bahawa aku bergantung dengan kamu supaya semua manusia menjadi mukmin. Jangan fikir kalau tidak kerana kamu, aku tidak boleh buat apa-apa. Tidak. Adakah aku bergantung dengan kamu, dengan khalifah-khalifah pengganti kamu, dengan alim ulama supaya manusia menjadi mukmin? Jangan kamu fikir begitu. Kalau Tuhanmu hendak, la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, nescaya berimanlah semua sekali orang atas muka bumi. Kulluhum maknanya semua, jami'a pun maknanya semua. Kalau Allah nak buat, boleh. Bila Allah nak buat semua jadi mukmin, boleh. Tapi itu kehendak Allah Ta'ala. Maksudnya diingatkan kita ni, diingatkan Rasulullah SAW, kamu jangan fikir bahawa Allah bergantung dengan kamu, yakni manusia, supaya semua manusia menjadi mukmin. Allah tak bergantung dengan makhluk. Allah sendiri saja.
Jangan fikir kalau tidak kerana kamu, Allah tidak boleh buat apa-apa. Tidak. Adakah Allah bergantung dengan kamu, dengan khalifah-khalifah pengganti kamu, dengan alim ulama supaya mereka menjadi mukmin? Jangan kamu fikir begitu, kata Allah Ta'ala. Kalau Tuhanmu hendak, nescaya berimanlah semua orang di muka bumi ini. Ya, kulluhum maknanya semua, jami'a pun maksudnya semua. Artinya kalau Allah hendak, Allah boleh buat semua manusia menjadi mukmin. Dengan sebab itu masalah beriman atau tidak beriman bukan terletak di atas kepala kamu, walaupun Allah kirim kamu ke dunia untuk mengajar. Bagi hidayah ni bukan kerja Rasulullah SAW. Yang bagi hidayah Allah. Kerja Rasulullah, tugas dia mengajar, membawa orang mencari hidayah, mengajar orang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Nabi tak boleh buat apa. Ya. Maksudnya kita nak ajak orang ke masjid, kita boleh ajak je lah. Nak pergi, belum tahu. Nak pergi kuliah, kita boleh ajak, kita boleh iklan ke. Tapi nak buka hati ni, nak pergi kuliah, nak duduk majlis ilmu, nak dengar Quran, nak dengar bacaan Quran, nak dengar tadabbur Quran, belum tahu lagi. Walaupun dah terpampang depan TV, depan internet, nak duduk, jenguk ataupun nak menatap ayat-ayat Quran tu, belum tahu. Semuanya terpulang kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat. Cara Allah begitu, ataupun kata Tok Guru, pesen Allah begitu, pesen Allah hendak orang buat begitu, buat lagu ni, buat lagu itu, supaya di akhirat kelak, kalau kamu masuk neraka, kamu berpuas hati kerana kamu menentang Allah. Itu pasal tu, ya. Pasal tu Allah buat macam tu. Dan kalau masuk surga pun kamu puas hati kerana kamu mengikut perintah Allah. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sadaqallahu azim. Semuanya itu sebagai balasan. Balasan bagi amal-amal yang baik yang mereka telah kerjakan sewaktu di dunia. Kalau Allah hendak, Allah boleh buat manusia seluruh dunia ini, tidak kira barat, tidak kira timur, tidak kira orang asli, menjadi mukmin belaka. Tetapi Allah tidak mahu cara itu. Kenapa? Kamu jangan tanya Allah, kerana Allah Tuhan. Ikut Allah hendak buat apa pun, terpulang pada Allah. Allah hendak manusia mukmin belaka, Allah tidak perlu buat manusia kerana malaikat sudah ada. Kalau suruh dia sembahyang 1000 tahun pun, dia tidak berpaling ke kanan kiri, tidak bergerak sedikit pun. Yang baik 100% pun sudah ada, namanya malaikat. Dan yang jahat 100% pun sudah ada, namanya syaitan. Semua yang Allah dah buat. Iblis ini sejenis makhluk yang selaras, iaitu sama serupa kereta api. Tidak boleh pergi ke kanan ataupun ke kiri. Dia mesti ikut sel dia, rel dia, ya, rel dia, iaitu selaras ke arah jahat. Tu iblis. Tak boleh patah balik dah. Iblis terus menerus kejahatan dia jahat. Dah masuk track dia, memang tak boleh berubah. Tu iblis. Tidak ada syaitan yang dipanggil ustaz ataupun tok lebay, kata tu guru. Dia samsing ataupun gedebe, jahat belaka. Kalau Allah buat manusia baik 100%, ini bertindih, kata tu guru, overlapping dengan malaikat. Oleh yang demikian, Allah buat manusia dalam bentuk yang berlainan daripada malaikat dan berlainan daripada iblis. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh buat. Bagaimana? Manusia ini jenis boleh kedua-dua. Ahli neraka pun boleh,
ahli syurga pun dia boleh. Seperti gia kereta, ghostan. Seperti gia kereta, ghostan. Ghostan maksudnya apa? Undur ke belakang. Pun boleh, kata Tok Guru. Ke depan pun boleh. Jadi kita sekarang baik ambo, baik tuan-tuan, kata Tok Guru, boleh hala ke neraka dan boleh hala ke syurga. Kita boleh pilih. Boleh buat kerja jahat serupa iblis dan boleh buat kerja baik, kebaikan seperti malaikat. Manusia jenis rupa motorkar, yakni kereta. Ada masa dia ke kanan, ada masa dia ke kiri. Ada masa dia berhenti, ada masa dia bergerak. Ni manusia. Kereta kita juga bukan kereta biasa, tetapi kereta lumba yang lari 250 km sejam. Manusia, jenis kereta. Ya ayyuhal, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Surah Insyiqaq ayat 6. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa berpenat telah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upayamu hinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhanmu. Kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu. Semuanya tercatat dalam diary. Tu tercatat semuanya. Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, tidak kira mukmin, tidak kira fasik, dengar apa aku katakan. Dengar apa Allah beritahu. Innaka kadihun ila rabbik. Kamu sedang berguling, sedang bergolek menuju kepada Tuhan. Kadhan famulaqih. Lambat laun kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita kena bawa kereta 24 jam, kata Tok Guru, dengan berhati-hati. Kaki, tangan, telinga, mata sentiasa berjaga. Sebab itulah Allah Ta'ala beri kepada kita akal fikiran, bagi tauhid, bagi daya ikhtiar, daya memilih. Iblis tidak diberi pilihan selain daripada jahat. Malaikat pula tidak diberi pilihan selain menjadi yang baik. Tetapi manusia diberi kuasa oleh Allah Ta'ala supaya buat pilihan. Wahadainahul jannajdain. Kami beri petunjuk kepada manusia dua jalan. Jalan baik ataupun jalan jahat. Ni manusia boleh pilih. Malaikat tak boleh pilih. Satu aja, bab kebaikan. Iblis, syaitan, satu saja track dia, iaitu menghala kejahatan. Manusia dibagi pilihan, sendiri yang pilih. Jalan ini begitu sekali terang dan jelas, ibarat najd, maknanya anak bukit ataupun tanah tinggi. Bagaimana jelasnya bukit di hadapan manusia, di pandangan manusia, begitu jelaslah, begitu jelasnya jalan neraka, jalan surga, jalan dosa, jalan pahala, jalan baik, jalan jahat. Semuanya ditunjukkan jelas. Cuma kita nak tahu pilih yang baik ataupun yang tak baik. Terpulang pada kita. Allah tunjuk dah. Ya? Tidak ada seorang pun manusia masuk ke neraka dengan tidak sedar, dan tidak ada seorang pun manusia yang masuk surga dengan tidak sedar juga. Kalau mata dia buta sejak kecil, telinga dia pekak sejak kecil, maka Tuhan buat cara lain. Tuhan tidak wajibkan sembahyang ke atas dia. Kerana apa? Kerana dia tahu yang mana molek, yang mana tidak molek, yang mana jahat, mana yang baik. Manusia dibagi pilihan dengan anggota yang cukup, iaitu telinga, ya, kaki, tangan, semua yang cukup. Dari bagi kejelasan
jalan dosa, jalan pahala, jalan baik, jalan jahat. Jelas dah Allah tunjukkan. Bila manusia berjumpa Tuhan di akhirat kelak, Tuhan akan kata, aku pelihara kamu di muka dunia. Aku siap belaka untuk kamu di dunia. Kamu hendak makan, hendak minum, hendak pakai, hendak hidup, hendak sembuh, hendak kaya, semuanya ada. Aku beri serba benda yang kamu hendak. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Dan Tuhan beri kepada kamu sebanyak mana benda yang menjadi keperluanmu. Allah bagi nikmat cukup semua. Ya. Allah pelihara kita sebenarnya. Ya. Allah pelihara kita. Ya. Kenapa pelihara kita? Allah siapkan semua untuk kita dunia. Bagi kita makan, bagi kita minum, bagi kita pakaian, bagi kita hidup. Ya. Bagi kita sembuh kalau sakit. Nak kaya, Allah bagi semuanya ada Allah. Dan serba benda yang kamu hendak, Allah beri semua keperluan kita. Sekarang apa kamu bawa? Itu yang Allah tanya. Bila Allah dah bagi semua bekal apa, bila balik kepada Allah Ta'ala, apa yang kita bawa? Itu yang Allah akan tanya besok. Ya, apa yang kita bawa? Ketika itu, apabila manusia berpaling ke kanan, dia tengok syurga. Berpaling ke kiri, dia tengok neraka. Paling ke depan, dia nampak Tuhan. Tidak kira raja, tidak kira menteri besar, tidak kira perdana menteri, tidak kira tok penghulu, orang asli, sakai, pangan, Amerika, selagi dia orang selagi dia orang bukannya lembu, bukannya kerbau, tidak batang, nyo ataupun kelapa, sama belaka. Kamu mengata kepada raja, ikut kamulah. Tetapi kamu sendiri lagu mana, kata Tok Guru, bagaimana? Kalau kamu kata raja kaut harta, kamu tidak kautkah sebenarnya? Kita berkehendakkan juga harta. Ni yang paling penting, kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira pangkat apa, tak kira hebat mana kitanya jawatan, menteri besar ke, perdana menteri ke, orang asli ke, orang sakai ke, orang mereka, semuanya Tok Guru kata akan menghadap Allah Subhanahu. Selagi dia tidak jadi, dia bukan asal lembu atau binatang, dia pasti menghadap Allah. Akan ditanya besok. Bagaimana kita nak menghadap Allah Ta'ala? Sebenarnya orang pertama yang menghadap Tuhan di akhirat kelak ialah orang yang paling tinggi pangkatnya besok di akhirat. Ya, selepas berlakunya kiamat, waktu di akhirat besok, orang yang paling tinggi pangkatnya akan menghadap Allah Ta'ala yang pertama. Dalam sebuah rumah, orang yang pertama berdepan dengan Tuhan ialah ayah. Kerana di bawah bapa itu ada isteri, ada anak, ada ayah, ada anak, ada isteri. Ayah dahulu kena soal, kenapa isteri kamu jadi begini, kata Tuhan. Disoal kita besok. Kenapa isteri kamu jadi begini? Kenapa anak kamu jadi begitu? Kenapa kamu jadi begini? Artinya bila berkahwin dah jadi pangkat ayah. Sebagai suami, ia bukan untuk bersonok, untuk memerintah ataupun menjadi raja. Ia sebenarnya dipanggil pendidik. Tujuan perkahwinan untuk mendidik suami, mendidik isteri, mendidik anak ataupun keluarga. Ini cerita sebenarnya. Dalam sebuah kampung, Tok Penghulu dahulu berdepan dengan Tuhan. Wakil kampung, wakil rumah tadi ayah, wakil kampung, Tok Penghulu. Apa kata Tok Guru? Bapa, kenapa rakyat kampung jadi begini? Akan disoal Tok Penghulu. Kalau Tok Penghulu jawab serupa dengan yang Nabi Muhammad ajar, baru dia lepas maksudnya terlepas azab. Kalau dia reka sendiri jawapan, jangan haraplah, kata Tok Guru. Serupa cikgu beri kertas soalan, suruh budak sekolah jawab. Walaupun dia jawab 2-3 helai kertas, ini tidak jadi kalau dia reka sendiri. Tetapi jawab sepatah pun tidak mengapa.
kalau serupa dengan cikgu ajar. Maksudnya dia faham apa yang cikgu perintah, apa yang cikgu ajar, dia faham. Sama juga besok jadi tok penghulu, jadi ketua kampung, jadi seorang ayah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai ayah, sebagai ketua kampung, sebagai pemimpin, jawab apa yang Nabi ajar, alhamdulillah. Tapi kalau reka jawapan, tu terimalah pada. Siapa selepas tok penghulu, tok penggawa, selepas itu wakil rakyat, DO, Exco, hinggalah menteri besar, selepas itu sultan, sampai kepada perdana menteri, selepas itu agung. Jadi agung duduk di depan sekali di akhirat kelak. Kenapa rakyat kamu berjudi? Kenapa rakyat kamu tidak bersembahyang? Pandailah jawab ketika itu, dan jangan main-main benda ini. Sebab itu orang zaman dahulu tidak berapa tidak berapa hendak terima jawatan. Akan disoal nanti. Ya, orang sekarang seronok dah dapat jawatan. Ya, besok akan disoal, tok penghulu akan disoal, wakil rakyat akan disoal, DO akan disoal, Exco akan disoal, menteri besar pun akan disoal, sampaikah level Perdana Menteri pun akan disoal, apalagi yang di Pertuan Agong. Jadi Agong duduk di depan sekali besok di akhirat. Ya. Agong akan jadi, yang di Pertuan Agong akan jadi yang paling mula-mula sekali yang akan menghadap Allah Ta'ala untuk, kalau negara kita, negara Malaysia. Kemudian baru Perdana Menteri nak menjawab dengan Allah Ta'ala. Kenapa rakyat kamu jadi berjudi? Akan ditanya besok pemimpin-pemimpin, terutama pemimpin negara kita lah. Ya. Kenapa rakyat kamu berjudi? Nak jawab macam mana? Kenapa rakyat kamu tidak bersembahyang? Kenapa ada kilang arak? Kenapa tak diharamkan arak? Semuanya akan disoal Allah Ta'ala. Jangan kata terlepas, tuan-tuan. Sebab tu orang dulu-dulu tak nak terkejar-kejar jadi pemimpin. Tak nak kejar-kejarkan bab jawatan. Nak menjawab tu, kenapa rakyat kamu tidak bersembahyang? Sekarang ada jawapan. Pasal apa? COVID. Alhamdulillah lah. Sebelum COVID, kenapa rakyat tidak bersembahyang? Nak jawab apa? Allah, tuan-tuan. Kita tak boleh lepas. Ya, tak boleh lepas. Ayah akan ditanya, kenapa anak tak sembahyang? Kenapa suami tak bertanya, isteri tak sembahyang? Isteri tak tutup aurat, anak perempuan tak tutup aurat. Ayah akan disoal. Ni. Nampak ya? Dalilnya di sini. Ya. Sebab tu orang zaman dahulu tidak berapa hendak menerima jawatan. Orang dulu tak terdaya. Tak ada terkejar-kejar nak dapatkan jawatan. Takut dia nak jawab Allah Ta'ala. Tapi orang sekarang terkejar-kejar. Ni sampai sekarang ni, terkejar-kejar dengan nak dapat jawatan. Ya. Muka jenis tak tahu malu. Bukan malu dengan manusia. Manusia dia memang tak ada malu. Manusia yang tak tahu malu dengan Allah Ta'ala. Langsung tak ada malu. Dengan umur dia, dengan kelebihan dia. Ada keilmu. Ya. Ada tokoh ke jadi pemimpin. Langsung tak ada malu. Tak ada, ya Allah, malu. Nak cerita malu dengan Allah Ta'ala. Ini bukan apa, bukan saya kaitkan ni. Ini kupaskan. Nak mengingatkan kita nak jadi pemimpin, nak jadi jawatan, nak pegang jawatan, nak jadi ayah, nak jadi suami. Ini guru kupas. Ya, tak kira lah. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Wahai Muhammad, adakah masuk akal kamu guna kekerasan supaya menjadi mukmin? Tidak boleh. Nak paksa orang jadi mukmin tidak boleh. Kamu boleh paksa orang dengan ugutan, dengan kekerasan, ataupun kamu boleh pujuk orang dengan memberi barang. Tetapi adakah ia menjadi mukmin yang sejati?
Kalau kita paksa segala orang Cina di Kota Baru, kata Tok Guru, beriman, kita kata, kalau tidak, aku kerat tengkuk, aku pancung, maka dia pun beriman. Tetapi adakah iman semacam ini hak betul benar, kata Tok Guru? Betul sebenar? Tidak sebenarnya. Mukmin ialah orang yang terima satu perkara. Tok Guru terangkan, orang yang panggil mukmin ialah orang yang terima satu perkara dengan puas hati. Kalau dia terima kerana ugutan ataupun terima kerana pujuk rayu, tidak dengan puas hati, iman dia tidak sampai ke mana-mana. Orang mukmin, orang yang terima dengan penuh keyakinan, dengan apabila dia yakin barang itu betul, tidak payah kita ugut, tidak payah kita pujuk, bahkan dia pula menjadi pelapis untuk menggantikan kerja-kerja kita. Itu betul-betul orang mukmin, kata Tok Guru. Maksudnya dia yakin 100% betul. Yakin kitab Allah, yakin dengan Allah. Tu betul-betul tak payah kita nak ugut, dia open, terus terima 100%. Sebab itu Nabi tolak tawaran malaikat menjadi bukit Mekah itu sebagai emas, sebagai modal kempen ataupun dicabut bukit, digantung di atas kepala kafir. Nabi dapat terima, dapat offer. Kaum yang menerjah Nabi, malaikat offer dia nak angkat bukit-bukit tu, nak hempaskan dekat kepala orang kafir. Nabi kata, tidak begitu cara aku. Cara aku ialah memberi penerangan dan penjelasan. Kalau mereka tidak terima tetapi duduk diam, tidak melawan dan tidak apa-apa, tapi kalau dia melawan, aku akan melawan juga. Itu cara Rasulullah SAW. Tak diganggunya orang tu. Kalau dia melawan, aku pun akan ada tangan buah dua belah. Yang balik sebelah kanan, yang aku pegang Al-Quran sebelah kiri. Ada dua belah tangan yang balik, iaitu yang sebelah kanan aku pegang Al-Quran, yang sebelah kiri aku pegang senjata. Itu cara Rasulullah SAW. Sebab itu bila kita berkhutbah, sesetengah ulama kata kena pegang tongkat di tangan kanan. Orang yang pegang tongkat dengan tangan kiri, cadang hendak pegang buku khutbah dengan tangan kanan, kerana dia tidak erti berkhutbah tapi hendak jadi tok imam juga. Tu caranya bab khutbah. Ada cara dia. Ni diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya Nabi pernah diterima tawaran tapi tidak diterima. Nabi pernah dapat tawaran daripada malaikat untuk membantu Nabi, tapi Nabi tak terima. Kenapa? Nabi kata mereka kena terangkan lagi. Tu habislah penerangan surah Yunus ayat 99. Bab tu diingatkan kita balik ayat 99 ni, ya, menjadi tanggungjawab kita dan Rasulullah SAW sebelum ini. Jika Tuhan menghendaki, secaya berimanlah segala manusia. Janganlah kita bersedih tentang kedegilan orang yang tak nak terima bab iman ataupun ingkar. Kalau Tuhan tidak menghendakinya, maka boleh Allah buat. Tapi Allah, kerja Allah Ta'ala. Dan jangan kita memaksa manusia supaya menjadi orang yang beriman. Islam tidak ada bab paksaan. InsyaAllah habis ayat 99. Mudah-mudahan pengisian malam ni kita dapat fahami sedikit tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz untuk surah Yunus 99 ayat 9. Kita akan sambung esok surah Yunus ayat 100, ya. 100 yang menerangkan tiada sebarang kuasa bagi seorang yang beriman untuk beriman melainkan dengan izin Allah, iaitu hidayah, ya, melalui undang-undang dan peraturan Allah Ta'ala. Allah menimpakan azab atas orang yang tidak mahu memahami perintah-perintah Allah Subhanahu. Esok kita sambung ayat ni dan ayat 101, tafsiran ringkas, ya, insyaAllah.
InsyaAllah kita akan jumpa ayat 100 dan 101 esok insyaAllah. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wassabbir imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri minna wa qdi awajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Tawassalna bizil jabaru wa tasamna malakut khallazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yasuqu khairullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasrifu suwaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif antuhimala dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tarabbi la ilaha anta halaqtani wa la ahlika wa alika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya abu bizambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi azab. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma asmi syai'un fil ard wala fis samaa was-sami'ul 'alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an nazajjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah antuhimari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jumpa lagi. Terima kasih kepada surau Taman Kasawari, Pak Kasawari, Balaku insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.